Bani Umayyah, kena beza kan? Tak dengar? Oh, kalau ada suara, okey, baik. Okey. Baik, kemudian video klip yang ketiga ni, yang ini okey. Video klip yang ketiga, himpunan gambar-gambar yang dikumpul, yang ditangkap oleh orang Syiah sendiri. Dia compilekan, kemudian dia letak di YouTube. Di YouTube kan. Jadi bila anda cari bahan-bahan untuk video ni, anda jumpa. Jadi bahan tu bukan daripada orang Sunni buat, tidak, tetapi daripada orang Syiah sendiri. Ya. Dia ada gambar di Pakistan pun ada. Ini gambar ditaswirkan Sayyidina Hussein, ditaswirkan ikut dalam kitab dia, dan masjid dia. Kerana boleh tu ni, boleh apa? Dia ada di nasyid dia, dia punya tu dia, dengar tak? Kat mana dia punya mic dia? Kat belakang. Yes. Tengok, Ya Hussein Mazlum. Tu Sayyidina Hussein tu dizalimi, dia kata. Dia pasangkan lilin tu. Disambutan di seluruh dunia. Ini ulama-ulama mereka. Ya Aba Abdillah, tu kunyah dia, Hussein. Orang apa? Cina kot. Baik, cukup tak? Maknanya itu ada gambar ni, maknanya untuk menunjukkan tukus apa ni, dia punya sambutan dia, perayaan dia, bagaimana mereka ni memang mengagungkan Ahlul Bait itu. Dalam masa yang sama mereka menghentam para sahabat Nabi SAW. Baik, supaya tengok gambar ni. Baik, baru kita masuk. Kenapa bercanggah? Yang ni tuan-tuan boleh rujuk kepada apa ni, kitab kerja yang diedarkan tu. Kenapa bercanggah di antara dua rumah ni? Kenapa bercanggah? Sebab ada riwayat dalam rumah Syiah, ada riwayat dari Muhammad Bakir bin Abdullah berkata, aku bertanya kepada Ar-Ridha. Imam Ar-Ridha, salah seorang daripada Imam Syiah yang 12 tu, yang mati pada tahun 509 Hijrah. Dia kata, apakah yang kita perlu lakukan apabila ada dua khabar yang berlainan? Ada dua riwayat yang berlainan di hadapan kita. Riwayat itu bukan riwayat daripada Sunni tu, riwayat daripada Syiah sendiri. Bukan riwayat daripada Sunni. Dalam rumah Syiah sendiri ada dua riwayat daripada imam yang berlawanan. Jadi kita nak ambil yang mana satu? Maka dinisbahkan kepada Imam Ar-Ridha. Kita Sunni, kita percaya bahawa ini dinisbahkan kepada Imam Ar-Ridha secara bohong. Dia kata, apabila ada dua khabar yang berlawanan tadi, maka lihatlah kepada apa yang berlawanan dengan apa yang dipegang oleh Al-Ammah. Ini istilah dalam kitab mereka
Mereka panggil mereka sebagai al-khassah, dan kita ni dipanggil sebagai al-ammah. Itu dia punya lafaz teks dia. Maksud al-ammah itu adalah kita ni ahlus sunnah wal jamaah. Hak yang berlawanan itulah ambil, dan khabar yang sama dengan khabar mereka, maka yang tu kena tinggalkan. Tak nafikan. Nanti malam kadang Ustaz Nasim akan menghuraikan tentang kitab-kitab Syiah. Dalam kitab-kitab Syiah ni ada riwayat-riwayat yang sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dia punya asas ajaran Syiah ni, dia akan ambil yang berlawanan. Yang berlawanan dengan kita Sunni. Baik. Skop perbincangan kita. Dalam slot yang pertama ni, saya akan menghurai 5 perkara ini sahaja. 5 perkara ini sahaja dari sudut ia bercanggah dengan Sunni kita, dengan fahaman Sunni kita. Dan 5 perkara ni adalah kita kata antara asas-asas ajaran Syiah, asas-asas mazhab dia, asas-asas ajaran dia. Kita masuk pada Quran. Baik, Quran Quran ni masyhur tak? Betul tak? Masyhur di kalangan kita. Kalau kita tengok dalam bab isu Sunni Syiah ni, orang Syiah ni dia ada Quran lain, betul tak? Itu masyhur pendapat tu. Masyhur. Kita Quran yang ada sekarang ni, Bainad Daffataini, yang kita duk baca sekarang ni, itu Quran kita. Jadi asas kita, pencanggahan yang pertama, Sunni melihat bahawa Quran terpelihara, dan Syiah melihat bahawa Quran itu diseleweng, tapi dia ada tapi belakang tu. Apa benda tapi tu? Ada dalam kitab kerja tu. Saya akan tunjuk dalam slide lepas ni. Saya katakan tadi bahawa kita ni kena ada asas, kena faham asas kita bahawa Quran terpelihara. Tak? Apa maksud Quran terpelihara? Maksud Quran terpelihara, baik. Ini saya ringkaskan daripada buku yang ditulis oleh Haji Muhammad Nur Lubis yang bertajuk Sejarah Penulisan Mushaf Asy-Syarif, yang dicetak oleh Jabatan Mufti Brunei Darussalam. Ini satu kajian. Saya ringkasnya begini untuk kita tahu Quran yang kita baca hari-hari itu. Yang Allah Syiah kata Quran itu diubah suai, diseleweng dan sebagainya. Ada riwayat-riwayat dia. Kita akan sebut lepas ni. Apabila kita kata menghimpun ataupun mengumpul Al-Quran, dia ada 2 makna. Satu dengan makna menghafalnya, dan yang kedua dengan makna menulisnya. Itu makna menghimpun Al-Quran. Bila sebut Al-Quran dihimpun, makna yang pertama hafaz. Nabi SAW dan para sahabat dan juga Ahlul Bait menghafaz Al-Quran daripada awal sampai akhir. Makna yang kedua ialah menuliskannya, tulis di atas suhuf, di atas, kita kata pada masa itu tidak ada kertas, di atas kulit binatang dan sebagainya. Tulis, kemudian bukukan, himpun, kemudian bukukan. Itu maksud mengumpul dan membukukan Al-Quran. Baik, secara khusus makna kedua inilah yang dimaksudkan dengan mengumpul Quran. Bila kita kata sekarang ni Quran dikumpul, dihimpun di zaman sahabat, kita kata radhiyallahu anhum. Maka itulah maksud yang kedua, maknanya dengan menuliskannya. Nabi dia dah ada penulis wahyu dia. Dia semua ada 18 orang. 18 orang penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila turun ayat, kita kena faham apabila turun ayat, dan awak terbayang apabila turun ayat, apabila Nabi bacakan Quran, Nabi suruh tulis, maka semua 18 orang ada belaka. Tak ada. Ada yang satu seorang, 2 orang. Dia secara majmu'ihah, secara jumlah dia semua 18. Tapi bukan kata 18 orang tu ada dalam apabila Quran itu turun, tidak. Baik. Jadi menurut Al-Khattabi, disebut oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan, ada 3 peringkat pengumpulan Quran. Yang pertama pada zaman Nabi SAW, yang kedua pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan yang ketiga pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Pada zaman Nabi, saya baca sini menurut Abu Zuhra dalam kitab dia Al-Mu'jizah Al-Kubra, sejak mula Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda terus menjaga
menghafalnya dan menyuruh para sahabat radhiyallahu anhum yang pandai menulis supaya menuliskannya. Mereka dinamakan penulis-penulis wahyu yang berjumlah 18 orang. Faham tak? Jelas. Di kalangan mereka itu yang dianggap paling sering dan banyak menuliskan wahyu ialah Zaid bin Thabit, Muawiyah, Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Talib. Ini 4 orang yang paling banyak menulis. Az-Zarkasi menyebut dalam Al-Burhan bahawa setiap kali ditulis